Salam sejahtera, saya Odlin Katani, ini Ringkas TVS. Sarawak menggariskan beberapa inisiatif bagi memacu pembangunan negeri yang kini berdepan krisis ekonomi dan kesihatan susulan pandemik COVID-19. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dalam perbentangan Belanjawan 2021 Sarawak berkata, ia melibatkan strategi pemulihan ekonomi Sarawak serta hala tuju Sarawak ke arah mencapai status negeri maju menjelang tahun 2030. Ini termasuk transformasi digital, pendidikan dan modal insan, pertanian, sektor perkhidmatan awam, pengangkutan, perhutanan, perlombongan serta pelancongan. Menurutnya, Belanjawan 2021 Sarawak dirancang merangkumi pelbagai aspek sebagai pemangkin dan kesinambungan pembangunan negeri. Datuk Ahmad Speaker, the 2021 budget is designed to create the investment environment and ecosystem for private sector to invest and crafted to suit a new economic development model. Essentially, this is the development strategy of Sarawak government for a better Sarawak in the future under GPS government. Berita baik untuk penjawat awam negeri Sarawak apabila Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg umum insentif khas sekurang-kurangnya minimum RM2,000. Katanya ia sebagai tanda menghargai sumbangan dan jasa petugas sektor perkhidmatan awam di negeri ini. Oleh yang demikian, kerajaan GPS telah memutuskan untuk memberi bayaran insentif khas bersamaan sebulan setengah gaji, 1.5 months, gaji pokok atau minima RM2,000 kepada pegawai perkhidmatan awam negeri Sarawak dan akan dibayar sebelum penghujung tahun ini. Sementara itu, tidak lupa juga bagi penjawat awam persekutuan yang berkhidmat di Sarawak. Abang Johari mendedahkan bahawa kumpulan sektor awam ini turut akan menerima insentif secara one-off yang akan dibayar suku pertama tahun depan. Juga tidak ketinggalan kebajikan pegawai-pegawai perkhidmatan persekutuan yang telah menyumbang khidmat bakti mereka di Sarawak. Pegawai-pegawai perkhidmatan awam persekutuan ini akan dibayar insentif secara one-off RM500 dalam suku pertama 2021. Dan ini pula reaksi penjawat awam yang kami temui mengenai berita baik itu. Terima kasih kepada CM kita kerana memberi sumbangan, kira sumbangan lah, bonus untuk rakyat Sarawak, kaki tangan Sarawak yang bekerja sebagai penjawat awam di Sarawak pula. Okay. Kami orang rasa bangga, happy juga kerana mempunyai CM yang berhati berjiwa rakyat kerana dapat membantu kami orang penjawat awam tu pada musim yang serba kekurangan tu, yang wabak COVID-19 tu sedang menular di seluruh dunia. Dengan adanya bantuan seperti itu dapat meringankan beban rakyat kaki tangan penjawat awam rakyat Sarawak tu. Terima kasih kepada CM kita kerana meringankan beban kaki tangan rakyat Sarawak tu. Sementara itu, pengumuman yang dibuat Abang Johari itu ternyata beri sedikit kelegaan kepada rakyat, terutama mereka yang memerlukan. Bagi pendapat kami lah, ya kami rasa yang terbaik untuk masa tu bagi orang Sarawak. Sebab banyak yang dah kehilangan kerja. Okey, bagi kita walaupun dia nampak si banyak 250 ya, tapi bagi yang terkesan macam orang yang kena buang kerja ke apa, ya yang terbaik lah bagi kami.
sedikit sebanyak kami dapat menerima bantuan ini apabila mendapat Kampung belanja harian. menampung apabila ada COVID ini. Jadi pergerakan dan pekerjaan kami terhad oleh kerana kami bekerja sendiri. Jadi sekurang-kurangnya kami mendapat bantuan ini untuk menampung perbelanjaan. Bertemu kembali. Prihatin dengan isu rakyat, Kerajaan Sarawak lunaskan bayaran bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS kepada 122,000 pemohon yang tercicir. Ketua Menteri Datuk Pertinggaban Johari Tun Openg berkata, pembayaran itu akan dikreditkan ke dalam akaun penerima yang lulus pada Disember ini. Oleh demikian, saya dengan sukacitanya mengumumkan bayaran khas 250 sebulan untuk tempoh 6 bulan kepada 82,000 ketua isi rumah B40 yang telah berjaya dalam rayuan. Sebahagian pembayaran akan dibuat dalam tahun ini dan selebihnya pada tahun hadapan. Manakala 40,000 individu bujang B40 yang juga tercicir tapi sepatutnya menerima dan berjaya dalam rayuan ini akan dibayar secara one-off RM500. Pembayaran akan dibuat pada bulan Disember 2020. Menurutnya, setakat 31 Mei 2020, seramai 82,000 ketua isi rumah dan 40,000 individu telah tercicir tetapi layak mendapat BKSS. Melalui kelulusan ini, secara keseluruhannya, Kerajaan Sarawak membelanjakan sejumlah RM943 juta yang dibayar kepada 479,000 ketua isi rumah dan 432,000 individu bujang B40 melalui senarai Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Prihatin itu yang dapat digambarkan dengan bantuan yang diberi kepada mangsa banjir di daerah Hulu Langat. Bantuan kewangan sebanyak RM90,000 yang akan disalurkan oleh Yayasan Bank Rakyat kepada 450 keluarga di daerah Hulu Langat ini bertujuan untuk mengurangkan beban mereka dalam meneruskan kelangsungan hidup.
Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar, bantuan ini diharap dapat meringankan beban yang ditanggung oleh mangsa terutama dalam keadaannya sukar seperti tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ini. Tidak kurang dengan itu, Pengerusi Bank Rakyat Datuk Nazir Hussein Akhtar Hussein turut berkata, bantuan sebanyak RM200 juga akan disumbangkan kepada setiap keluarga yang telah dikenal pasti. Tambahnya, secara keseluruhan, seramai 1,460 keluarga memerlukan bantuan dari segi keperluan asas serta keperluan lain untuk meneruskan kelangsungan hidup. 5 buah rumah musnah sepenuhnya, 2 rosak dalam insiden kebakaran di kawasan berkependudukan padat di Kampung Bintawa Ulu di Kuching awal pagi Sabtu. Menurut Ketua Pegawai Operasi Bomba dan Penyelamat Negeri, Hendry Ardimansyah, turut musnah 3 buah kereta dan 7 buah motosikal. Katanya bomba menerima panggilan kecemasan sekitar jam 1.47 pagi dan mengatur gerak 3 jentera dan 30 anggota dari 3 balai untuk melaksanakan kerja-kerja pemadaman. 3 balai yang terlibat adalah dari Balai Petrajaya, Tabuan Jaya dan Padungan. Setakat ini, kata Hendry, tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan dan seramai 35 penduduk terjejas dipindahkan ke surau berdekatan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS pagi ini. Saya Odlin Keteni. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Salam hormat dan jumpa lagi.